Okey, dah. So, tujuan kita buat ni adalah sebenarnya untuk merancang perbelanjaan kita, ataupun merancang pengurusan kewangan. Kadang-kadang kalau ikut statistik sekarang, kebanyakan graduan lepas kerja, lepas habis belajar, kerja, banyak hutang dan juga ada yang muflis disebabkan pinjaman daripada kad kredit dan sebagainya. Jadi sebab itulah tujuan dia buat ini, supaya kita boleh merancang lah sebelum kita beli sesuatu barang. Katakan nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli telefon ke, kita perlu merancang. Jadi apa kesan baik dan buruk, ataupun adakah kita mempunyai solution yang lain selain daripada membeli barang baru. Jadi lebih kepada kewangan lah, kewangan kita sendiri. Sekarang ni mungkin tak rasa lagi sebab ayah kita yang bagi dan sebagainya. Okey, jadi sebelum kita nak meneruskan kewangan ni, yang pertama apa yang perlu kita tahu adalah kita kena setting goal kita ataupun matlamat kita. Matlamat kita nak apa untuk 5 tahun akan datang ke, tahun depan ke, dalam masa setahun ke. Kita kena menetapkan matlamat, tujuan kita. Lepas kita letakkan tujuan, kita kena menilai kedudukan kewangan kita. Kita mampu tak? Tengok balik, ada lebihan duit tak? Okey, lepas ada lebihan duit, ataupun kalau tak ada lebihan duit pun kita boleh adjust lah kan, kurangkan mana yang patut. Lepas tu kita kena buat perancangan. Kita kena wujudkan plan kewangan. Kalau kewangan maksudnya kalau setahun lah. Katakan nak beli telefon, kita plan 2 tahun baru beli. Sebab apa? Sebab kita nak kumpul duit dulu. Itu namanya plan. Lepas plan ni kalau ikut kita kira-kira berjaya, barulah kita melaksanakan. Maksudnya okey, kita start bulan ni, sampai tahun tahun kita akan membuatnya dan kita dapat duit lebihan tu, nanti kita beli telefon. Kan? Dia memang fokus untuk beli telefon. Lepas dia buat tu, maka kita kena buat kajian semula dan semak kemajuan. Maksudnya setiap bulan kita buat tu, kita semaklah kemajuan kita. Adakah kita mampu untuk menyimpan RM50 sebulan contohnya. Ataupun tengoklah berapa ringgit sebulan yang kita boleh buat. Okey. Jadi kalau kita boleh jimat ataupun boleh potong apa patut dan kita mampu buat, maka semakan kita ni positif, maka bolehlah kita membelinya. Untuk menjayakan program kita punya kewangan ini, maka dia memperkenalkan iaitu akronim bagi SMART. SMART tu apa? SMART tu adalah specific, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. So kita ada bahasa Inggeris dan juga ada bahasa Melayu. Spesifik tu apa? Iaitu objektif kita lah. Kan? Kalau kita banyak sangat tak boleh. Contohnya kita nak ada telefon, nak ada komputer, semua bagai susah. Jadi katakanlah sebagai pelajar universiti, kita nak laptop. Jadi kita spesifik lah nak laptop. So laptop tu berapa ringgit? Beritahulah berapa ringgit. Okay, lepas tu tengok. Kita kena boleh ukur tak kewangan kita ni. Tengok kita ada gaji banyak mana, perbelanjaan kita banyak mana. Yang penting kita ada income. Income tu duit masuk dan juga duit keluar sekarang ni. Outcome. Outcome tu adalah duit yang kita keluar. So yang sekarang ni lah, mesti kita ada bayar bil, betul tak? Jadi tengok income kita dengan outcome ni, kita ada balance lagi tak? Jika kita boleh mengukur dia, maka senanglah. Kalau tak boleh ukur, susah. Contohnya kadang-kadang kita dapat tak tentu duit kita setiap bulan. Kadang ada, kadang tak. Susah nak ukur kan. Okey, lepas tu barulah kita buat melaksanakan plan tindakan dari segi keupayaan kita. Kita bahagilah, mungkin kalau nak katakan 2,000, caranya adalah kita bahagi dengan 12. Contohnya telefon 2,000 kan. Bahagi 12. Ataupun nak 10 bulan je, bahagi dengan 10. Maksudnya setiap bulan kita kena saving RM200. Ini namanya adalah boleh capai. Tengok RM200 kita ada lebihan RM200 tak? Katakanlah RM200 ni sebulan kita nak saving nak beli telefon, tiba-tiba tak cukup. Kalau tak cukup, kita boleh cut mana-mana tak? Mungkin cut kita punya gaya hidup kita, nak tengok wayang kita potongkan, mungkin kurangkan penggunaan telefon dan sebagainya untuk capai RM200 sebulan selama 10 bulan. Contohlah. Jadi kalau boleh capai, okey. Tak boleh capai, terpaksa cancel, kena buat plan baru. Contohnya mungkin beli telefon second hand ke, ataupun panjang lagi tempoh ke daripada 10 bulan kepada 20 bulan ke, contoh. Dan ianya adalah realistik. So boleh capai. Jangan tentukan matlamat yang tidak boleh dicapai. Contohnya 10 bulan nak beli rumah, memang tak sah, tak dapat lah. So pastikan dia realistik. Jangan berangan-angan, realistik. Yang ketiga adalah jangka ditetapkan. Contoh macam ni lah. Kalau macam setahun okey lagi. Kalau macam nak beli kereta, beli rumah kan makan tahun kan. Jadi nak kumpul deposit saja pun dah RM10,000. Berapa lama dah kena letak masa dia.
Jadi ini dipanggil adalah SMART. Okey, dipakai formula SMART. Dalam buku tab pun ada. Okey. Sebelum kita teruskan, agak-agaknya dah sampai, berapa orang dah sampai bab ni? Ke belum lagi? Saya dah sampai tapi saya lupa. Oh, dah sampai. Dah habis dah? Betul? Saya sebenarnya form 5 cikgu. Oh, form 5 lupa. Masuk form 4. Ya. Saya ambil form 4. Baik. Okey. So, kalau ikut kita buatlah sikit contoh dia. Kat sini beri contoh. Sebab dia panjang ayat kan. Jadi pertama kita tengok yang atas ni. Bawah ni kita tengok guys. Ni penyelesaian dia. Contoh penyelesaian dia bagi kan. Sekejap guys, kita tengok telefon dia siapa tinggal lagi tak. Okey, seterusnya. Bila kita tengok maklumat yang ada kat sini, contohnya Azlinda merupakan seorang pelajar tingkatan 4. Tingkatan 4 macam korang lah ni. Dia menerima wang saku sebanyak RM10 sehari. Wah, banyaknya. Ke ada lagi yang lebih banyak daripada ni? Jadi dia ingin membeli sepasang baju kebaya untuk ibunya, Puan Syakira, sebagai hari jadi. Puan Syakira akan menyambut hari jadinya 6 bulan lagi. Tengok ada 6 bulan, ada masa lah dia nak plan. Jadi harga sepasang baju adalah 360. Jadi tetapkan matlamat SMART. Dia akan cakap lah kalau dia nak guna SMART, dia akan cakap, soalan tu akan cakap dia nak SMART. Jadi kita gunakan SMART. Okay. SMART spesifik, boleh ukur, boleh measure, kan, realistic dan juga time bound. Okey, jadi tetapkan maklumat menggunakan SMART supaya rancangan Azli dapat dicapai. Jadi ini adalah cadangan. Jadi cadangan kita ni pelbagai guys. Ini contoh cadangan dia aja. Kan kalau kat sini senanglah, dia punya objektif utamanya adalah dia menabung untuk membeli hadiah hari jadinya. Jadi tak payah tulis merancang ni, sebenarnya kita tulis start sini ya. Okey, menabung bagi membeli hadiah hari jadi ibunya. Menabung untuk membeli hadiah hari jadinya. Apa ni? Merancang ataupun bertujuan, berniat ke? Janji ayat yang sesuai, nampak tujuannya, kira okey aja guys. Okey, lepas tu tengok. Yang kedua, adakah dia boleh? Jadi pun cakap M lah. M tengok tadi. Bahasa Melayu apa M dia? Bahasa Melayu dia kata pengukuran pengagihan keuangan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita buat perbelanjaan, contohnya kita ada bayar bil setiap bulan kan, kita bayar pinjaman motor contoh lah ni. Jadi ni namanya agihan. Ni betul lah maksudnya nombor 2 ni adalah pengukuran pengagihan. Dia agih-agihkan wang ni. Lepas dia agih-agihkan wang ni, rasa ada balance lagi tak? Ada baki lagi tak? Kalau tak ada baki, agaknya mana yang boleh potong? Jadi kalau tak ada baki, automatik tak dapat lah. Jadi itu namanya adalah pengagihan. Jadi merancang untuk menyimpan. Jadi dia pun nak menyimpan 360 untuk membeli hadiah hari jadi. Itu tujuannya. Yang pertama untuk beli, niatnya untuk beli barang untuk ibunya hadiah hari jadi. Yang kedua nilainya adalah 360. Jadi kita masuk 360 kat sini. Okey, 360 ni boleh capai tak? Okey, tengok kalau 360 maksudnya dalam masa 66 bulan. Okey, 6 bulan. Jadi 360 dengan menyimpan RM60 setiap bulan dengan tempoh 6 bulan. Kalau ni plan dia lah. So plan ni bergantung pada kita tau guys. Kita yang nak tentukan. Kalau ada RM60, RM60 lah. Kan? Kalau RM10 satu hari, agaknya satu hari buang saku ya. Kalau 30 hari, 360 okey lah, logik lah tu. Okey, 60 bulan. Ini cadangan kita lah. So awak boleh cadangkan apa-apa lagi. Nak letak RM70 ke, bergantung pada situasi kita. Dan cara kita pun berbeza-beza. Kita boleh kata 360 kita bahagi dengan 6 bulan, darat dengan 12 contohnya. Pun boleh juga. Kita dapat je berapa sebulan yang kita boleh saving. Kan? Pun macam ni boleh. So dia tak kisahlah, bergantung kepada jawapan kita. Okey. Yang kedua adalah R. R yang realistik. Realistik tu adalah boleh capai. Okey, matlamat kewangan adalah realistik. Kena cakap lah, ianya adalah realistik. Kerana dia boleh menabung RM RM3 setiap hari. Maksudnya daripada RM10 ni, mungkin RM7 dia belanja, RM3 dia simpan. Yang ni pun kita yang decide. Kita yang decide. Okey, dengan menggunakan simpanan RM60 setiap bulan, ni buatlah pengiraan sikit, dia akan mendapat 360 dalam masa tempoh 6 bulan. Ni menggunakan kaedah SMART. Jadi ini korang boleh guna kreatif sendiri. So pastinya kena ada SMART ni lah. Okey.
Yang ni awak tengok ni mungkin awak faham tapi blur-blur sikit kan. Tak apa guys, tak apa. Ni take time sikit sebab nak biasakan dia penggunaan smart tu. Okey, dan dia bagi lagi contoh kedua. Kita tengok lagi contoh kedua. Dekat sini dia beritahu bahawa Syalik ialah pelajar tahun 2 Universiti Bunga Raya. Jadi dia mengambil kuliah kenari. Kuliah kenari ni buat macam hotel tu kan. 3 tahun di universiti tersebut. Dalam 4 tahun, Syalik berharap untuk menguruskan kafe sendiri. Maksudnya 3 tahun belajar kan. Jadi 4 tahun kalau boleh dia nak ada kafe dia sendiri. Dengan modal RM20,000. Gunakan kaedah smart untuk menetapkan matlamat. Okey. Yang pertama tujuannya adalah untuk memulakan perniagaan ataupun kafe. Awak boleh cakap lah permulaan sendiri ke ataupun membuka kafe pun boleh. Kafe sendiri. Okey, yang kedua kita rancangkan berapa nilainya. Nilainya adalah RM20,000. Letakkan RM20,000 kat situ untuk memulakan perniagaan. Yang kedua macam nak capai ni. Dia kata berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau ikut logiknya RM20,000 bahagi 4 tahun kan, setahun ada 12 bulan. Darat 12 bulan. Dapatlah berapa sebulan kena buat. Okay, awak nak kira pun boleh ataupun awak dah kira awal masuk nilainya. Ni bukan dia kira kot. Dia dapat sebulan kena bayar 420. Jadi yang step ketiga tu kita kena kira yang RM20,000 tadi tu. Okey. Jadi step ni guys bergantung kepada cikgu masing-masing lah. Jadi korang ikut lah cikgu mana yang sesuai. Setiap bulan kena bayar 420. Pelajar ni duit ada ke dia? Dia tak cakap ada duit kat sini. Okey, dia boleh melakukan kerja sambilan seperti ni cadangan realistik tak? Dia boleh melakukan. Kalau kita cakap tak realistik pun boleh juga. Dia tak realistik sebab dia belum bekerja. Tak ada kat sini kan? Tapi kalau nak buat realistik pun boleh. Kita kata realistik. Contohnya kita bagi cadangan. Dia boleh mengajar tuition untuk membolehkan mencapai RM420 sebulan. Kita bagi cadangan lah macam mana dapat tu. Jadi RM420 sebulan ni dia akan mempunyai dalam masa tempoh 4 tahun. Tapi kalau ikut kena pecahkan lagi ni guys, RM420 sebulan. Maksudnya satu hari berapa ringgit dia nak kena ngajar pelajar tu. Itu lagi bagus, lebih detail. Kan nak capai 420 ni kalau ikut dia nak apa darab dengan apa ni nak dapatkan itu. Berapa hari sepatutnya lah. Okey. Jadi dia buatlah time dia. So dalam masa 4 tahun dia macam kesimpulan lah, dia boleh mencapai untuk buka. Tapi ni cikgu rasa macam tak realistik ni guys. Tak sempat nak mengajar macam mana. Dia belajar lagi kan. Kalau ikut cikgu ni memang tak sempat lah, tak realistik. Okey, daripada kita belajar ni ada apa-apa nak tanya guys? Bila kita mulakan soalan? Ataupun ada apa-apa persoalan? Okey, boleh. Ini belum masuk aliran tunai guys. Perancangan keuangan. Bab 10 Wan Syahrul. Kenapa Wan Syahrul baru masuk ke? Bab ni tapi bab ni senang je Syahrul. Bab ni senang je ni. So, dia tak ada kira sangat. Berdasarkan kepada pemahaman kita. Tapi awak masuk form 4, form 5 lagi banyak ni. Form 5 kita ada insurans. Kita ada insurans, kita ada apa lagi dah, berbagai-bagai lagi kan. Motor lagi. Macam mana belajar? Okey, mana belajar? Okey lah tu. Okey, kalau ambil account lagi senang lah. Siapa-siapa ambil account. Okey, kalau macam tu cikgu teruskan Boleh. Okey, kita tengok sikit. Dekat sini Azni ialah seorang pelajar tingkatan 6. Dia mahu beli sebuah tablet iaitu RM1,000. Okey, ni jatuh nombor M lah, measurable. Untuk mengulang kaji gunakan pendekatan SMART. Okey, yang pertama S adalah spesifik ataupun tujuan dia lah. Tujuan untuk apa? Tulislah ingin membeli tablet. Dah. Okey, nak bagus lagi apa? Dia buat ulang kaji. Tambahlah sikit, membeli tablet untuk ulang kaji. Okey, contohnya ulang kaji pelajaran lah. Okey, nombor 2 SMART M, measurable. So ingat ambil nombor figure dia ni. So tulis menyimpan. Ingin menyimpan RM1,000 untuk membeli tablet tersebut. Kalau buat ayat macam tu lah. Okey, lepas M, A. Ini macam mana nak capai? So kita ambil balik 1,000 tu. Kita nak capai berapa lama ni kali kot? Dia tak cakap je. Dia tak cakap pula berapa lama tak?
Okey, tak apalah. Kita ambil lah RM1,000. So, kita cakap dia boleh menyimpan ataupun akan mempunyai cikgu soalan satu tu dia tak bagi harga wang saku Aznir, kita boleh reka. Yes, boleh. Boleh. Kita boleh reka sendiri ataupun kita jangan cakap wang saku lah. Kita bagi cadangan dia. Contohnya kan yang A ni kan, yang Ismail A ni cikgu boleh kata dia boleh mempunyai RM1,000 kan, dengan cara menyimpan, contohlah ni, menyimpan berapa tu? Sekejap cikgu kira tak. Katalah letaklah logik untuk student, katalah dia menyimpan sebanyak RM20 seminggu, contoh ni. Contohlah kan, contoh. Sebab dia tak bagi duit saku, kita cadangkan dia. Jadi dia nak RM1,000 ni, kita cadangkan dia simpan RM2 seminggu. Sebab dia tak cakap pun berapa tahun dia nak. Jadi kita boleh cadang kat dia lah. Okay, lepas itu kita punya R realistik. Adakah ni realistik? Boleh lah, jadi kita cadangkan dia. Jadi beliau boleh dapat menyimpan, mungkin kita kat wang poket lah. Nak dapat RM20 sebulan berapa seminggu atau berapa ringgit sehari. Kita boleh kata mungkin macam mana? Kita boleh kata menyimpan wang poket ataupun menabung ke menyimpan, mana bagus? Menyimpan lah. Pilih menyimpan wang ini ataupun wang poket dia sebanyak mingguan RM4. Contohlah 4/5. Tak boleh RM4. 4/5 seminggu kalau macam tu sehari 4, satu minggu 5 kali jadi dapat betul kan RM20. Jadi kalau ikut dia sehari boleh menyimpan RM4. Jadi kita yang cadangkan. Okey, jadi kat sini T kita adalah kita boleh kata dengan menabung RM20 seminggu. Okey. Dia mampu mempunyai RM1,000 dalam masa cuba terbagi seminggu. Jadi kalau sebulan RM4 kan, seminggu RM20, ada 4 minggu kan, jadi sebulan dia akan ada RM80. RM80 bagilah sebulan RM80, jadi RM2,000 bagi RM80. Maka dia akan dapat, maksudnya 1,000 bahagi dengan RM80, dia akan dapat 25 bulan. Dalam masa 25 bulan. Ataupun kita bagi tahun lah. 25 bulan berapa tahun? Bagi dulu 12. 2 tahun lebih. Ada tak? Kan 2 tahun lebih betul? 2 tahun lebih. Okey. 402. Aku salah kira, betul tak? Kalau 10 kan banyak sangat tak 1,000 bahagi 80. Salah ni. Aku dapat 12.5 bulan, betul tak? Setahun lebih lah. Macam tu. Lily kita boleh reka je. Tapi kalau dia bagi masa, kena ikut masa je. Kalau biasa dia bagi masa, dia akan bagi duit saku lah. Sebab kita boleh kira.
Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi inilah smart. Tapi soalan ni cikgu rasa mungkin kurang popular sebab tak exam lagi, tak tahu kan. Soalan popular cikgu rasa adalah kewangan. Merancang kewangan ni kita jumpa. Okey. Kita baca ini sikit dan kita cuba nak buat guys. Nanti korang bagilah cadangan. Apakah untuk smart kita ni? Okey. Chong Nam ialah seorang pengatur cara dengan berpendapatan bulanan adalah RM5,000. Dia bagi bulanan RM5,000. Jadi tu jatuh kepada income dia. Jadi ni income lah. Income tu pendapatan dia. Okay, jadi sekarang ni dia merancang untuk mengambil kursus profesional. Jadi dia punya tujuannya untuk mengambil kursus profesional kecerdasan buatan dalam masa 6 bulan. Lagi untuk meningkatkan kos adalah sebanyak RM3,000. Tetapkan matlamat smart untuk mencapai matlamat tersebut. Dia pun tak cakap dalam masa 6 bulan, tapi bila nak pergi dalam 6 bulan lagi. Dia nak 6 bulan lagi. Dalam 6 bulan lagi. So dia ada 6 bulan lagi sekarang. Macam ni dia ada duit dia. Dia nak 6 bulan dan kos dia RM3,000. RM3,000 ni adalah kos dia. Okay guys. So S pertama senang lah. Kan, S pertama kita boleh cakap adalah menghadiri ataupun mengambil, ingin. Ayat penuh lah kita buat ya. Ingin mengambil kursus. Penuh lah tu. Cuba buatlah kecerdasan je lah ya. Kecerdasan buatan. Dah. Cantik lah. Okey. Dah. Okey, cadangan M guys. Apakah M? M ambil figure dia guys. Kos dia. Kos dia adalah RM3,000 kan. Boleh lah menyimpan ataupun merancang menyimpan ke. Menyimpan RM RM3,000. Okey. Untuk kos tersebut. Kos kursus. Okey, M dah ada. Lagi A. Macam mana nak capai RM3,000 tu? Okey, cadangan sikit. Apa sebulan nak simpan? RM3,000 bahagi 6. 500 lah ya. 500 lah. Seminggu. Pun boleh? Ya. Tapi ni sebab dia bulanan Lily. Jadi kalau boleh kita ambil bulanan lah. Sebab dia kerja macam tadi, sebab dia pelajar kan. Jadi mengikut situasi lah. Kalau pelajar dapat duit saku seminggu sekali, buat seminggu. Tapi kalau dia bekerja, kita buat bulan lah, senang. Okey. Jadi 25 darab 4 darab 6 bulan. Okey. Jadi kita ambil 500 sebulan. Okey. Jadi kita boleh buat, beliau boleh capai RM3,000 dengan menyimpan RM500 setiap bulan daripada gajinya. Okey. Jadi kalau ikut, ini poin 1, ini poin 2, ini poin 3. Okey, poin 4 adalah R. Realistik. Adakah realistik? Kena sebut. Realistik tak? Agaknya boleh tak ni? Kalau ikut ni tak boleh tetapkan lagi tahu, sebab kita tak tahu perbelanjaan dia. Dia beli kereta tak? Tapi tak apalah, anggaplah RM5,000 tu besar, kita kata realistik. Kan, kecuali kalau sampai RM50,000 ke, tak realistik lah kan. Kita cakap lah, kita katalah matlamat beliau realistik. Tapi kita buatlah pengiraan sikit ataupun bagi hujah-hujah lain. Okey. Apa lagi tak? Okey. So matlamat realistik. So macam mana? So kita boleh katalah 500 dapat disimpan daripada
gajinya. Kan? Dan kita boleh cadangan lain lagi. Contohnya kalau kita rasa macam dia apa ni? Apa ni? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ni apa ya? Oh, ni kan bahasa Inggeris apa bahasa Inggeris? Professional artificial. Oh, ini bahasa melibatkan komputer ni guys. Artificial Intelligence, AI. Ini komputer nanti. Yang ni adalah macam hacker tu kan. Jadi dia adalah pengatur cara. Programming. Ya, programming. Jadi kita boleh buat juga. Kan, boleh juga. Dan kita cadangkan dia. Dan beliau boleh melakukan kerja part time. Kerja part time bahasa Melayu apa? Kerja apa namanya? Sementara. Kerja sambilan. Kerja sambilan. Ya, kerja sambilan. Sebagai pengatur cara. Okey guys, boleh Jadi macam tu. Sebab tak tahu income dia belanja untuk apa ni. Kita bagi cadangan macam tu. Okey, ataupun kerja share minyak ke, tengok sesuai lah dengan kerja dia. Okey, last one adalah kita punya T, time bound. Okey, berapakah masa ni? Masa 6 bulan ni cukup tak? Okey, mungkin kita boleh buat macam ni 500 kan. Okey, kita kata dengan menyimpan RM500 sebulan, dia mempunyai RM3,000 dalam tempoh 6 bulan. Macam conclusion lah guys. Okay. So kalau korang nak perkiraan, buatlah perkiraan kat sini. Contohnya kita kata 500 darab 6 RM3,000. Ini calculation lah. Kalau nak buat sikit koma, buat calculation. Jadi T tu lebih kepada conclusion sahaja. Okay guys, so boleh salin. Kita nak buat yang lain pula. Kita nak biasakan smart dulu. Okay dah. Kalau dah, kita nak masuk soalan yang seterusnya. Okay, ni juga nak bagi awak buat. Cuma sebelum tu juga ceritalah sikit. Okey, Yasunta ialah graduan baru dari Kolej Hiasan. Dia bekerja sebagai eksekutif jualan kad kredit dan memperolehi kira-kira 2,200 sebulan. Dia dapati bahawa kebiasaannya dia tidak mempunyai wang baki. Dia tidak mempunyai wang baki. Yasunta tahu tentang kepentingan untuk menubuhkan dana kecemasan yang boleh menyokong selama 6 bulan bagi menghadapi sebarang halangan kewangan. Gunakan smart untuk menetapkan matlamat kewangan dia. Dia nak ada saving lah, saving kecemasan. Okay, so kita start dengan S dahulu. Okay, cuba cadangan guys. Apakah S? Type lah sikit kat ruang komen ni. Bekerja sebagai eksekutif jualan kad kredit. Tak, itu bukan tujuan dia. Apa tujuan dia? Menubuhkan dana kecemasan. Betul. Itu tujuan dia. Jadi menubuhkan dana kecemasan. Untuk 6 bulan. 6 bulan ke ni kan? 6 bulan, Okey dah. Smart M. Cadangkan M. Type sikit apa M. Berapakah sasaran dia? 2,200 dia punya gaji. Sasaran dia tak ada bagi.
Dia dapat bahawa biasanya mempunyai wang baki pada akhir. Itulah tak ada wang baki kan. So agaknya kepentingan untuk mudah-mudahan menyokong ada seperti ini. Okey, agaknya berapakah 6 bulan? Maksudnya 6 bulan dia nak ada backup yang macam gaji dia tu. So darab cikgu. Darab lah. Berapa? 13,200. 13,200. Maksudnya dia nak ada gaji tu selama 6 bulan. Kalau dia kena berhenti pun 6 bulan tu dia secure. Jadi nak menubuhkan tabung untuk 6 bulan ini macam gaji dia ni. Faham tak? Jadi kemungkinan dia tak mampulah untuk benda ni nak kerja, nak dapat gaji lebih, kecuali kalau dia ada OT, dia buat kerja tambahan, sebab gaji dia ngam-ngam 220 kan. Takkanlah dia tak nak makan, nak simpan semua. Okey. Jadi sekarang ni adalah kita dapat dia nak 6 bulan. Jadi logiknya kalau ikut dia merancang untuk mempunyai duk dana kecemasan sebanyak RM13200. Macam tu. Okey, smart. Okey, jadi ini adalah tujuan yang pertama, ini adalah kedua. Okey, ketiga guys. Macam mana nak capai 13,000 tu guys? Kita letak je berapa figure yang kita boleh simpan. Daripada 2,000 ni, agaknya berapa dia boleh mampu simpan? Dalam separuh. Separuh? Kalau separuh. Kalau duduk sewa rumah makan, kita ambil yang logik sikit lah. Separuh kan kebulur pula kan. Kita katalah ambil ni, kita ambil 300. 300. Ambillah 300. Kita ambillah 300 simpan. Macam tu. Okey. Okey, cuba buat sikit. Jadi kita boleh kata beliau akan mempunyai RM13,200 dengan menyimpan, kita boleh cadangkan je 200 pun boleh guys, mana-mana logik lah. Tapi kalau 500 macam tak logik lah dia nak hidup kan. 200 pun okey. 200 pun okey setiap bulan. Setiap bulan. Tak ada stick. Okey, kalau tak ada stick tak boleh buat lah. Tapi macam ni kalau ikutkan semua soalan, kalau boleh kita buat realistik lah, kecuali kalau obvious sangat. Okay, soalan biasanya memang dia nak realistik biasanya. Dia buat memang sikit. Kalau tak realistik, T tak ada. Memang sampai kat situ je lah. Kan? So biasanya soalan memang mesti realistik lah, sebab dia nak habiskan T. Kalau tak sampai ke R je. Kan? Okay. Jadi kita buat realistik lah. Realistik. So macam mana supaya nak dapat 300 sebulan ni? Apa langkah-langkah yang kita boleh buat? Menabung. Menabung, memang menabung lah 300 tu. Macam mana buat? Mungkin kita boleh buat kerja tambahan ke, kerja sambilan. Mencari kerja sambilan. Kerja sambilan, apa lagi boleh cadangkan? Mungkin dia sewa rumah kat luar kot. Mungkin kita kata tinggal dengan keluarga. Buat penyewaan kereta. Penyewaan kereta, betul. Kalau ada kereta, buat penyewaan kereta. Ataupun mengajar pelajar tuition contohnya. Apa-apa yang logik untuk mencapai RM300 itu. Okay, boleh? Alright, jadi baru masuk T. Jadi kita kesimpulan lah. Jadi kita buatlah dengan menabung RM300 sebulan
So beliau akan mempunyai RM 13,200. Agaknya dalam masa berapa lama tu? Kira-kira dalam masa berapa bulan ni? Bagilah 13,000. 44. Berapa? 44 bulan. Okey, dalam masa 44 bulan. Kita boleh buat bulan ataupun buat tahun. 4 bulan kalau nak buat tahun apa ni? 4 bulan, 2 tahun, 3 tahun lebih kurang. Betul tak 3 tahun ni? 3 tahun lebih ni. 3 tahun 8 bulan. Dah, kalau nak buat. Tak nak buat pun tak apa. Okey. Dah settle. Ataupun nak buatlah pengiraan kan. Buatlah pengiraan sikit. Contohnya RM 13,200 bahagi dengan 300 sama dengan 44 bulan. Dan ini sebagai evidence kita lah. Buat pengiraan sikit. Salin guys. Okay, kalau tak faham bertanya. Ni baru smart. Nanti kita nak masuk perancangan keuangan. Inilah susah sikit. Okay dah. Kita move guys. Okay, kita move. Kita nak masuk yang seterusnya. Okay. Cikgu habis 10.15 tak? 10.15 betul. Malam tak sempat lah. Guys. Kita kena habiskan minggu depan juga. Okay. So sekarang ni kita nak buat apa ni, namanya adalah mengimplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran merancang kewangan kita. Dan kita kena menyelesaikan masalah yang rumit yang timbul daripada soalan kita buat ni lah. Okay, yang sebelum kita buat ni, kita kena pastikan kita faham dululah beberapa term yang kita jumpa nanti. Okay, besarkan sikit. Okay, yang pertama adalah namanya asset. Asset ni adalah harta kita guys. Duit kita lah sebenarnya, duit kita. Bukan duit, harta lah, maksudnya kita beli kereta, kereta kita tu pun dah kira bayar habis, asset kita. Okay, asset tu adalah benda-benda yang kita miliki. Liability adalah hutang. Jadi kalau asset dengan liability ni bagi pelajar account tak ada masalah guys. Diorang biasa dengar dah ni. Kan, asset, liability, nyata kewangan, semua diorang dah biasa dengar. Jadi yang ketiga adalah nilai bersih. Nilai bersih ni adalah asset tolak liability. Kita dapatlah nilai bersih kita. Maksudnya income kita tolak dengan hutang-hutang. Contohnya bil, bayar pinjaman dan sebagainya. Lebih tu namanya nilai bersih ataupun baki kita lah. Okey. Okey, ini tak berapa penting tapi dah ada, kita cerita lah sikit. Ini namanya adalah penyata nilai bersih. Menunjukkan kedudukan kewangan semasa anda terkini. Dan sejauh manakah anda dapat sejauh mana anda daripada matlamat yang telah ditetapkan. Jadi dia menunjukkan bahawa dia adalah yang terkini dan adakah matlamat anda boleh capai dengan penyata bersih yang terkini. Dia berbeza sikit dengan penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai adalah membolehkan anda mengetahui jumlah duit yang kita miliki dengan tepat. Jadi ia menunjukkan sama ada berbelanjaan kita mengikut kemampuan atau tak. So aliran tunai ni lebih kepada susunan duit-duit belanja masuk dan keluar. Okey. Penyata nilai bersih ni maksudnya kemampuan kita. Aliran tunai ni menunjukkan bahawa masuk banyak mana duit, keluar banyak mana duit. Itu je beritahu penyata tunai. Penyata nilai bersih ni nanti kemampuan kita. Jadi ni adalah orang kata term je lah. Jadi dia tak minta lah kita hafal ni. Okey, kita ada lagi pendapatan aktif namanya. Pendapatan aktif adalah sumber utama guys. Kalau gaji kita utama tu namanya pendapatan aktif. Gaji, commission, allowance yang tiap bulan kita dapat secara tetap. Tu namanya aktif. Okey, kalau pasif ni adalah sambilan. Ataupun mungkin tak sambilan, ataupun macam kita ada rumah sewa. Orang sewa kan. Jadi kita dapat secara pasif. Tak buat apa-apa pun dapat. Itu namanya pasif juga guys. Ataupun namanya adalah wang sampingan. Contohnya seperti dividen dalam pelaburan. Kita melabur dalam saham ke, tak buat apa-apa kan. Setiap bulan dapat duit dia tanpa membuat apa-apa. Namanya adalah pasif. Jadi sampingan je lah.
Okey, lepas tu kita pun ada belanja. Kalau ada pendapatan aktif, kita ada belanja tetap. Belanja tetap ni setiap bulan mesti kena bayar. Kan, mesti kena bayar. Macam sewa dan sasar kena bayar. Duduk ke tak duduk kena bayar. Insurans mesti kena bayar kalau ada. Kan, dan juga ansuran pinjaman, pinjaman motor, pinjaman PTPTN. Kalau ada dah tentu kena bayar. Okey, belanja berubah-ubah. Belanja berubah ni mengikut trend dan juga sikap diri kita, guys. Sikap. Maksudnya kalau kita suka boros, tak boleh buat apa lah. Contohnya antara bil telefon ke, kalau kita trend kita nak call je manjang, bil kita meningkat. Ataupun mungkin elektrik, kan, jaga malam-malam aircon pasang, ataupun air terbiar je. Penggunaan petrol, mungkin suka pergi jalan jauh-jauh kan, boring kat rumah. So ni boleh dijimatkan lah, duduk rumah je. Jadi ni namanya adalah gaya hidup. Jadi dia boleh berubah-ubah mengikut gaya kita. Okey. Jadi itu sedikit penerangan mengenai term-term yang digunakan. Okey, kita mungkin tak sempat nak buat latihan hari ni, guys. Kita tengok contoh je lah. Okey, kat sini dia bagi contoh kedua. Ni contoh ni namanya adalah aliran tunai, guys. Aliran tunai ni yang dekat sini. Aliran tunai tu dekat sini. Aliran tunai. Penyata aliran tunai. Jadi daripada situ nanti barulah kita boleh buat penyata nilai bersih. Jadi aliran tunai kita ni bergantunglah, kita boleh merancang, guys. Kita boleh merancang, namanya adalah belanjawan. Tapi belanjawan tak ada dalam bab ni. Dalam matematik tak ada belanjawan. Belanjawan tu nanti ada kat akaun lah. Tapi sebenarnya dia ada juga belanjawan sini. Tapi dia panggil penyata aliran tunai ni sebenarnya belanjawan ni. Tapi tak apa. Okey, kat sini dia kata Alina ialah seorang pelajar kolej kebangsaan rakyat. Dia merancang untuk membeli sebuah komputer riba bernilai RM2,400. Nampak tak? Ni lebih detail sikit, guys. Smart tadi tak detail. Mungkin tu adalah section A, yang ini mungkin section C. Macam tu. Okey, jadi jadual di bawah menunjukkan penyata aliran tunai bulanan Alina. Jadi sebulan inilah dia punya aliran dia. Jadi yang atas ni adalah pendapatan income dia. Okey, income tu duit lah. Mungkin dipinjam, tapi walaupun dipinjam duit tu masuk kan. Jadi pendapatan dia juga. Okey, pendapatan yang ni adalah keluar dia. Jadi tengok semua-semua ni bayar semua dan sebagainya. Tengok ada lebihan tak? Jadi kat sini tengok tak? Negatif RM30. Maksudnya dihutang orang pula RM30. Jadi kat sini kalau korang tengok lah, agak-agaknya apa yang tak perlu belanja ni, bagi pendapat korang lah. Mana tak perlu belanja sini? Hidup pribadi, hiburan. Mana hiburan dia? Ada hiburan ke? Oh, ada ni. Okey. Katalah potong ni. Kalau potong ni mungkin kita akan dapat positif 50 lah, betul tak? Okey lagi. 50. Kan? Lagi boleh apa lagi boleh buat? Apa? Tapi boleh juga. Boleh juga ni, boleh. Ni kalau katakan nak pakai boleh lah. Kita kurangkan penggunaan. Mungkin jadikan dia RM80 ke kan. Boleh lah, boleh. Okey, sewa tak boleh buat apa lah kan. So RM80 jimat RM20 lagi. Dah ada Pengangkutan tu 70. Mana? tak beli motor. Pengangkutan. Boleh kalau cadangan, tapi motor nak beli motor pula. Mungkin Grab lah ni. Nak potong. Grab Lepas dengan taksi murah sikit. Mungkin lah boleh jimat RM10 lagi. Contoh lah. Okay, jimat RM10 lagi. Contoh ni kita plan lah awal. Tapi sebenarnya baca soalan dulu boleh plan. Buku dan bekalan tak boleh buat apa kot. Yuran. Okay, dah nampak tak? Kita dah apa sekarang ni? 50, 60, 70, 80. RM80 dah lebih. Contoh aja. Ni contoh aja. Okay, tengok apa jawapan ni dia bagi kan. Jadi kat sini tiba-tiba kalau kita buat ni namanya semakan semula. Jadi sebab tu kita kena buat semakan yang ada kat atas tu kan. Tadi ada semakan. Okey, tiba-tiba dia kata macam ni, Alina mengurus kewangan dengan berkesan. Adakah? Jawapannya, adakah mengurus berkesan? Dah tentulah tidak. Kan? Tidak lah jawapannya. Ni pun dia bagi kesan. Alina tidak mengurus dengan kewangan dengan cekap. Dia bagi cadangan kita. Sebagai reason kenapa? Kerana dia belanja lebih daripada wang yang ada, iaitu negatif RM30. Okey.
Jadi terdapat belanjaan yang boleh dikurangkan seperti belanja sewa dan ini cadangan dia. Tak tulis pun tak apa guys, sebab dia tanya adakah berkesan. Soalannya adakah mengurus dengan berkesan, tu je. Jadi korang sampai sini pun dah okey. Okey. Tiba-tiba dia bagi cadangan pun tak ada masalah. Lebih tak apa guys, kurang jangan. Dan jawapan kita mestilah relevan pula. Okey, nombor 2. Berapa banyakkan simpanan bulanan yang diperlukan oleh Alina untuk mencapai matlamatnya? Matlamat nak apa sebenarnya ni? Lupa je boleh. Dia nak 2,400. Agaknya soalannya tanya berapakah banyak simpanan bulanan yang boleh disimpan 2,400 tu. Jadi kat sini kita kira lah sikit. Jadi kita dapat bahawa dia adalah perlukan sebanyak RM211. Tapi dia tak cakap berapa lama dia nak. Berapa tahun dia cakap? Dalam tempoh setahun lah cakap ni. Dalam tempoh setahun jadi kena bagi 12 lah. Kalau 2 tahun 24. Kalau tak cakap apa-apa kita cadangkan. Ikut logik lah. Kalau macam komputer, laptop kan kita keperluan. Kalau boleh dalam 6 bulan ke setahun nak. Kita plan macam tu lah yang sesuai. Okey, lagi soalan ketiga apa? Abidah. Abidah tu je. Sambungan dia guys. Tiba-tiba dia cakap merujuk satu, andaikan Alina telah menyemak. Ni yang kita buat tadi lah, menyemak. Jadi ini yang bajet, ni yang menyemak. Menyemak semula dengan yang kita buat tadi. Mungkin dia bagi cadangan lain kot. Dia telah berpindah ke Pansapuri yang lebih murah. Dia pun berpindah Pansapuri yang murah, tetap tidak jauh daripada jalan kaki ya guys, tak payah pakai Grab. Lagi bagus. Pelanggan telah semak. Okey. Jadi kat sini dia punya income tak boleh buat apalah. Kecuali kalau dikata tiba-tiba dia buat kerja tambahan. Mungkin adalah satu kolom baru kat sini. Kerja tambahan. Tapi tak cakap, tak payah buat. Okey, ni pun disediakan. Kita tak payah buat sediakan. Jadi tengok perbelanjaan kita. Apa yang dipotong ni? Tengok banyaknya, lebih. Sini dia potong lebih dipotong jadi 60. Okey, sini dah lebih 40. Sini 100. Sewa lebih murah ya. Okey, faham. Sini barang runcit dia kurang lagi 50. Sini pengangkutan 50 lagi. Dia dalam kaki je. Hiburan terus potong 80. Tengok yang lain dia maintain je. Dapatlah 290. Okey. Semua ni kita boleh cadang sendiri guys, tak kisah. Jadi kalau ikut logik lah, kita nak senang, nak sebagai pelajar nak jawab kan, kita potong terus je mana tak guna. Ni bukan real pun, betul tak? Kita nak jawab soalan je. Kita potong je mana patut. Okey, jadi berdasarkan pelan kewangan yang disemak semula, bolehkah Alina mencapai matlamat itu? Dah tentulah boleh 290. Jadi kalau ikut, kita perlukan 200 je guys. Kita perlukan 200 je. Jadi jawapannya adalah boleh. Boleh. Mak kewangan selepas menyemak kewangan, dia berjimat sebanyak 290. Okey, beritahulah macam tu. Lagi soalan nombor 2, adakah pengurusan kewangan Alina berkesan selepas buat semakan? Jawapannya ya juga. Okey, berkesan selepas buat semakan dengan menyimpan RM200 sebulan untuk membeli komputer riba, dia masih lagi mempunyai lebihan sebanyak RM90. Kita boleh tulis. Tak tulis pun tak apa, kita cakap boleh mampu dah beli RM200 sebulan pun okey juga. Kita nak tambah lagi pun boleh. Kita boleh cakap yang RM90 ni untuk kecemasan. Pun boleh. Okey lagi. Adakah Alina menggunakan pendekatan smart untuk mencapai matlamatnya? Jelaskan jawapan anda. Kita pun buatlah smart sikit. Bila sebut smart je automatik kita kena buat guys. Kita kena buat macam ni. Okeylah, berilah. Macam tadi kan, tujuannya apa? Membeli komputer riba. Kalau ikut tak tulis tak apa ni, sebab tulis kat bawah nanti. Yang kedua, memerlukan menyimpan sebanyak RM200 sebulan. Kalau ikut ni RM2,000 kat sini. Kita balik ni RM2,400. Sini baru RM200 sebulan. Kan. Jadi real estate tak? Okey, aliran tunai boleh melebihi. Okey, ni betul, real estate mempunyai kekangan kewangan, mempunyai kekangan masa dalam masa setahun. Okey, dah dapat. Itu sahaja dalam masa setahun ataupun dalam masa 12 bulan. Kalau ikut ni buat kesimpulan ni lagi bagus. Jadi kena buatlah. Beliau mampu menyimpan sebanyak RM200 untuk setahun. Itu buat pengiraan sikit. RM200 darab 12, macam tu lah. Sepatutnya macam tu. Jadi sebenarnya jawapannya berbagai guys. Dia varieties lah.
macam-macam kita trend kita boleh jawab soalan ni. Janji point dia ada je. So okay guys, ada apa nak tanya tak? So far so good? Senang je kan? Cuma macam belit-belit sikit lah soalannya. Takut tertukar-tukar je. Cikgu rasa senang ni. Ni tak ada pengiraan, senang. Jadi kalau dapat nanti paper tu, terus pergi soalan ni, jawab je terus. Mudah kerja kita. Kan? Okey, cikgu rasa itu sahaja. Ada ke tak nak beritahu? Ni contoh lah. Ini mungkin tak sempat buat ni guys. Ini kita cerita lah kot So, dia kata ni, Cik Lim ialah seorang juruteknik kanan di Guan Long Sdn Bhd bila merancang untuk membeli sebuah kereta yang lebih besar kerana isterinya baru sahaja melahirkan anak. Okey, jadi tujuannya adalah untuk beli kereta lebih besar. Kereta dengan berharga RM60,000 guys. Dia cakap tu RM60,000 dan beliau merancang untuk bayar wang pendahuluan sebanyak 20%. 20% jadi RM6,000, RM12,000 lah. Okey, secara tunai RM12,000 tu memang sah-sah tunai. Jadi kalau ikut dia akan berhutang sebanyak RM60,000 tolak dengan RM12,000. RM12,000 bayar cash. Jadi kaya hutangnya kat sini lah. Jadi RM60,000 tolak dengan RM12,000. Jadi dia akan berhutang sebanyak RM48,000. Dan beliau merancang untuk membayar wang pendahuluan sebanyak beliau ingin membuat pinjaman kereta daripada bank bagi menyelesaikan baki bayarannya. Encik Lim mahu menyimpan wang untuk membayar wang pendahuluan kereta dalam masa setahun. Jadi dalam masa setahun ni dia perlu simpan untuk membayar wang pendahuluan 12% ni. Ni 12%, RM12,000 ni. Jadi wang pendahuluan kita adalah RM12,000 ni. Dalam masa setahun. Jadi itulah pengiraan kita yang perlu kita buat. Jadi tengok sikit perbelanjaan dia. Dekat sini gaji RM3,000 dan dia ada lebihan sebanyak RM390. Jadi nanti kita kira lah sikit adakah dia mampu untuk menyimpan sebanyak RM390 ini. Jadi kalau ikut logiknya dalam setahun cukup tak? Kita kira lah RM12,000 kan? Kita saja dia kira. Bahagi dengan 12, berapa dapat? Kita dapat RM1,000 lah, lebih kurang. Congak je ni. Jadi sebulan dia kena simpan RM1,000 guys. Ni tak cukup RM1,000 ni. Betul tak? Ni 390 je. Okey. Faham tak? Okey, agaknya macam mana nak settlekan ni? Jadi kalau ikut tak realistik ni kan. Nak jadi kena realistik macam mana nak buat? Jadi kenalah kerja part time. Betul tak? Ataupun mungkin membuat rumah sewa, bilik sewa untuk dapatkan duit. Dia kerja sebagai apa ni? Juruteknik. Jadi kena buatlah kerja part time kat kilang ke, juruteknik. Itulah jawapan-jawapan yang sesuai. Apa-apa jawapan guys. Kalau macam nak kerja dekat stesen minyak boleh juga, tapi macam tak logik pula. Nak dapat RM1,000 sebulan kan. Stesen minyak mungkin murah sikit. Kita bagi cadangan yang logik. Kalau yang nilainya sikit-sikit mungkin kita kata boleh jadi cikgu tuition. Cikgu tuition taklah mahal bayar macam juruteknik kan. Macam itu. So cikgu rasa itu je guys. So yang ni kita akan buat minggu depan. Jadi minggu depan kita cuba habiskan lah kalau sempat.